Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayang, yang berada di luar sana, di mana saja berada. Apa khabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak, cucu-cucu yang di luar sana sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Jadi pada minggu ini anak-anak, Mak Jah ingin berkongsi cerita dengan anak-anak mengenai pengalaman seorang pengawal keselamatan yang dia bekerja di kilang besi. Pengalaman yang paling menakutkan dia. Sepanjang dia bekerja, inilah pengalaman yang paling menyeramkan dia. Jadi Joe ni, dia ni orang kata dia ni suka, macam mana nak cakap, dia ni adalah seorang yang suka adventure lah gitu kan. Dia tak boleh duduk diam satu tempat tu lama-lama. Macam kalau dia dapat kerja kan, dia tak boleh, orang kata itu dapat kerja satu tu, itulah lama-lama ditunggu. Dia bukan jenis orang macam tu. Jadi dia suka mengembara. Dia suka, orang kata, merantau lah kan. Dia kerja sini kejap, kerja sini kejap, macam-macam kerja dia dah buat si Joe ni. Dia pernah kerja jadi pembantu kedai, jadi pembantu restoran, macam-macam kerja lah dia dah buat. Jadi asalkan orang kata halal kan. Jadi Joe ni dia rajin, tapi itulah dia ni tak boleh lama dekat satu-satu tempat, dia mula bosan. Bila dia bosan, mulalah dia berhenti, dia pergi pula mengembara, pergi cari kerja lain. Jadi dia pun tak boleh nak memilih sangat. Sebab apa? Joe ni dia bukanlah sekolah tinggi sampai universiti apa semua. Dia setakat sekolah menengah aja kan anak-anak. Jadi dia ni banyak pengalaman. Pengalaman yang, tapi dalam banyak-banyak pengalaman tu, pengalaman seram ada, tak seram ada. Dalam banyak-banyak pengalaman tu anak-anak, pengalaman yang diceritakan ni adalah pengalaman dia yang paling seram anak-anak. Dia cerita dia bermula macam ni. Dia pada tahun 2012, dah lama dah kejadian ni. Mungkin Joe pun tak tahulah berapa umur dia sekarang kan. Jadi pada tahun 2012, dia ni minta kerja di sebuah kilang. Kilang ni kilang besi tau anak-anak. Jadi dia dapat kerja dekat situ. Dia pun mulalah kerja dekat situ. Dia kata dia kerja situ sebagai pengawal keselamatan, security guard lah orang putih kata kan. Dia kerja situ adalah 4-5 orang security guard juga dekat situ. Jadi dia ni pun mungkin dia tak cakap dekat daerah mana, tetapi rasa-rasanya selalu kalau kilang-kilang besi ni dia jauh daripada tempat yang agak terpencil jugalah. Pasal dia kata suasana dia tu ada hutan sikit. Jadi sebab itu dia macam disediakan rumah. Maknanya ni kilang ni dekat sini, dia orang bagi rumah tau. Rumah pekerja ni tak jauh daripada kilang besi tu. Boleh berlari, boleh berjalan kaki, berlari macam tu. Jadi Joe ni pun happy lah. Sebab apa? Duit sewa rumah pun tak payah bayar, sebab dia sediakan rumah.
Cumanya duit makan aja. Alah, makan pun berapa sen sangat kan. Jadi Joe pun mulalah kerja dekat situ. Jadi satu rumah ni dia kata dia ada 2 bilik. Mungkin rumah ni kecil lah, taklah besar sangat. Dia ada 2 bilik. Satu bilik tu 2 orang duduk. Jadi kalau 2 orang duduk selesa jugalah kan. Dia kata dekat dalam bilik dia tu ada dia tak ada katil pun, dia ada tilam. Tilam besar dia kata dengan 2 almari. Almari tu satu seorang lah. Jadi Joe ni dia dengan seorang kawan dia satu bilik. Kawan ni kita namakanlah dia Din. Din ni pun muda lah, bayar dia juga agaknya umur 20-an, 19, 20 macam tu lah. Budak-budak yang baru habis sekolah macam tu kan, baru kerja. Jadi dia satu bilik tu 2 orang. Jadi dia kata dia pun seronok lah. Pada minggu pertama tu ya anak-anak, si Joe ni sangat seronok. Kerja tempat baru, pengalaman baru, mungkin bos pun tak selalu datang kan, sebab dia orang security kan. Jadi dia pun selesa lah di tempat tu. Ini pada minggu yang pertama ya anak-anak. Din pun baik budaknya, ramah, tak kedekut, selalu belanja dia kata. Lepas tu dia orang selesa lah duduk dekat rumah tu. Pada minggu kedua, ini yang Mak Jah nak cerita ni anak-anak. Kejadian ni berlaku pada minggu kedua. Minggu pertama memang cantik, orang kata kan, tenang. Tapi minggu kedua, pada minggu kedua anak-anak, seperti biasalah dia orang pengawal keselamatan ni dia ada shift. Jadi si Joe dengan Din ni dia orang shift, mungkin dia orang habis shift pagi, dia habis macam petang. Jadi malam ada dekat rumah lah. Jadi dia pun berdua-dua orang ni pun dia ni biasalah kan. Jadi pada minggu yang kedua tu, pada suatu malam tu si Joe ni tidur seperti biasalah, normal lah. Dia pun tidur anak-anak. Jadi kadang-kadang kita ni malam-malam kita terbangun kan, nak pergi beli air ke apa. Dia terbangun pukul 2 pagi ya anak-anak. Pukul 2. Bila dia terbangun pukul 2, dia tengok tau. Dia tengok dia orang ni tidur, dia orang tutup lampu semua. Tutup lampu. Jadi nampak cahaya sama-sama ajalah. Lagi satu, dia orang kalau tidur, dia dekat bilik ni dia ada tingkap. Tingkap dia bergrill semualah. Jadi dia buka tingkap tu supaya dapat angin sikitlah, tak adalah berkepam sangat kan. Jadi sebab kilang pun tak jauh, lampu kilang apa semua tu bolehlah nampaklah juga. Jadi orang kata gelap-gelap tu malam-malam dia nampak. Dia nampak orang tengah solat. Jadi dia pun siapa tengah solat ni? Dia tengok orang tengah solat anak-anak kan. Dia tengok kawan dia Sedin tengah solat. Jadi tapi dia pelik tau anak-anak. Kerana apa? Kerana Din ni budak yang tak kuat solat. Jadi budak yang lara, orang kata lara kan, macam tu lah. Dia macam orang bukan yang menjaga solat sangat lah. Kadang-kadang semayang Jumaat pun dia tak pergi. Dia bukan kaki solat lah. Jadi tapi si Joe ni tengok, dia tengok Din tengah solat, menghadap ke tingkap, yang terbuka tu lah. Jadi memang itu lepas arah kiblatnya. Jadi dia tak kisahlah. Dia pun macam dia tak bangun lah. Si Joe ni dia macam mamai macam tu. Dia tengok, dia kata baguslah Din ni. Dia kata mungkin dah solat tahajud kot malam-malam. Dalam hati dia lah. Yalah, setiap orang tu kadang-kadang dia nak berubah. Anytime dia belum berubah. Warak sedih ni dalam hati dia kan. Malam-malam ni solat tahajud baguslah. Solat sunat lah apa semua kan. Dia pun buat tak tahu. Tapi dia pelik. Dia kata pasal apa? Cara dia solat tu rukuk sujud. Tak berhenti anak-anak. Benda lain tak buat tau. Dia macam seolah-olah dia macam robot. Dia rukuk kan, kita rukuk sujud. Rukuk sujud. Rukuk sujud. Dia pun macam pelik tau. Dia macam pelik. Jadi Joe ni dia malah nak layan. Dia pun lantak dia lah. Mungkin yalah, dia pun tak nak ambil pot lah. Dia pun tidur balik. Sambung tidur. Dia pun tidur. Lepas tu dia terbangun balik.
Dia terbangun pukul 4. Kali ini anak-anak lagi mengerikan anak-anak. Kerana apa? Bila Joe terbangun pukul 4, dia terasa tau dekat belakang dia macam apa benda yang bergerak ni? Tengok ada benda bergerak. Biasalah kita dalam bilik tu berdua, kita tahulah kan ada benda bergerak. Dia pun mamai-mamai, dia pun tengok. Dia tengok dia ni tengah solat lagi anak-anak. Tapi kali ni dia solat bukan menghadap ke kiblat. Dia betul-betul menghadap tempat Joe tengah baring. Dia dah arah, dia dah berubah. Tapi solat dia masih solat yang sama. Jadi si Joe ni dia baring, dia tengah tidur kan. So dia pandang, kenapa dia ni solat menghadap ke arah aku pula, tingkap belah sana kan. Dia pun pelik, arah kiblat kat sana, kenapa solat menghadap dekat aku pula, dalam hati dia lah. Tapi cara dia solat tu anak-anak, Sedin ni sama macam yang tadi tu. Dia hanya rokok, sujud, rokok, sujud, rokok, sujud. Tapi kali ni anak-anak dia lain. Kenapa? Joe ni tengah baring. Joe ni dia buat tak macam dia buat tidur, tapi sebenarnya dia tengok. Tahu macam mana anak-anak? Apabila Sedin ni disujud, lepas tu dia bangun, dia rokok. Masa dia rokok tu anak-anak, kita rokok macam ni. Masa dia rokok macam ni, mata dia memang pandang si Joe, tapi dengan mata yang bulat. Dia rokok pandang macam tu, mata yang bulat, tak bergerak-gerak anak-anak. Tapi seolah-olah macam patung, seolah-olah macam robot anak-anak. Muka yang tak ada reaksi, tapi mata yang bulat. Dan kita tahu muka yang tengah marah. Joe ni memang takutlah anak-anak. Sebab apa? Kenapa dengan Sedin ni? Dia ni penyakit apa ni? Dia dah macam dia berdebar-debar dah. Dia dah tak boleh tahan, dia tak boleh tidur, dia buat-buat tak nampak, dia tutup dengan selimut dia, buat-buat tak pandang. Jadi dia pun pusing ke lain, dia malas nak layan, dia biarkan aja. Tapi dia tahu Din memang tengah solat. Jadi si Joe ni dia tak tidur malam tu anak-anak, sebab dia takut apa benda yang akan berlaku lagi. Jadi dia pun baring, dia buat matikan diri. Lepas tu dia tahu si Din ni tak berhenti anak-anak. Rokok, sujud, lepas tu bangkit balik, rokok, sujud, rokok, sujud. Itulah benda yang dia buat sampai ke pagi anak-anak. Jadi si Joe ni dia tak tahu nak buat apa. Dia muka pagi tu memang muka dia rabak lah anak-anak. Satu malam dia tak tidur. Yelah sebab apa? Dia takut kan. Mak Jah pun takut. Sebab apa? Kita baru kenal dengan apa orang kata rakan sebilik kita. Tiba-tiba perangai dia pelik macam tu. Buatnya dia hilang ingatan ke apa. Sudah kita takut jadi mangsa kan. Jadi si Joe ni pun memang takut. Pagi tu anak-anak seperti biasalah, diorang menjalankan tugas diorang pergi kerja seperti biasa. Tapi si Din ni anak-anak macam tak ada apa-apa je. Dia relax aja. Okey, dia pergi kerja, dia macam biasa, dia ramah, dia yalah bergurau senda elok aje. Tapi si Joe ni dah pening dah. Macam mana? Nak tanya ke, tak nak tanya ke? Dia macam bersalah tau. Dia dalam dilema. Apa yang telah berlaku kepada si Din ni? Nak tanya ke tak nak? Nak tanya ke tak nak? Tapi dia ambil keputusan, tak payahlah dulu kot. Dia tak tanya. Okey, dia pun malas nak tanya. Jadi dia pun menjalankan tugas dia seperti biasa. Malam seterusnya. Ini lagi hardcore anak-anak. Ini lagi teruk. Malam seterusnya seperti biasa. Si Joe pun tidur, Din pun tidur. Okey. Si Joe ni, dia ni oleh sebabkan macam ketakutan. Memang kita kadang-kadang bila kita takut, kita mulalah malam-malam nak buang air, kan? Pukul 2 pagi dia terbangun lagi sekali malam tu anak-anak. Dia terbangun.
Dia terbangun. Kali ni dia tengok tak ada pula orang solat. Tak ada pula si Din solat. Dia pun macam diam je lah kan. Okey, tapi gelap lah, malam tu gelap kan. Tetapi dia terdengar anak-anak, dia terdengar dekat tingkap tu bunyi apa? Shh, shh. Bunyi macam tu. Shh, shh. Dia pun tengok ke tingkap. Mamai lah dia tengok ke tingkap. Din tu dekat luar. Din tu panggil dia. Jo, sinilah, sini. Dia kata kenapa? Dia macam tu lah. Sini dia panggil. Kau ni dah kenapa? Ni malam pukul 2 buat apa kau buat dekat luar tu? Keluar cepat. Din tu cakap apa? Keluar cepat. Sini keluar cepat. Jadi dia pun macam, apa halnya si Din ni panggil aku, suruh keluar tergesa-gesa cepat macam ni. Cepat. Jo, cepat keluar. Dia kata, jangan duduk lagi dalam bilik tu. Cepat. Si Jo ni pun panik lah. Dia dah malam semalam tak boleh tidur. Kejadian macam tu kan. Jadi dia pun macam bangun dengan mamai dia pun. Okey. Dia pun keluar. Sebab dia nampak si Din tu dah keluar kan. Dia pun pergilah dengan mamainya, dengan biasalah budak lelaki dengan seluar pendeknya, apa benda, dengan baju t-shirt apa semua. Dia pun pergi capai dekat pintu bilik dia tu, buka tombol pintu tu. Baru dia nak buka, dia belum sempat tolak lagi anak-anak, suara kat belakang dia. Oi, Jo, kau nak pergi mana malam-malam buta ni? Dalam bilik dia anak-anak, suara Din. Bulu rumah Mak Jah. Din, suara Din, tapi dekat dalam bilik. Din tu tengah tidur. Jo dah macam ni. Jo dah kaku, tangan dia dah tak boleh apa, dah menggigil, jantung dia bernafas dengan kencang, berdebar-debar, kaki dia dah macam kaku. Sama ada nak buka pintu bilik ataupun tidak. Dia dah macam panik. Sebab apa? Sebab Din ada tengah tidur dekat dalam bilik. Jadi dia fikir, siapa yang dekat luar tu? Yang dekat luar tu suruh keluar. Yang dekat dalam ni kata jangan keluar. Yang mana satu? Dia dah betul-betul panik anak-anak. Dia betul-betul panik kerana yang mana satu Din. Sebab apa? Dua-dua dia nampak adalah Din. Dalam bilik ni Din, dekat luar tu Din. Anak-anak bayangkanlah macam mana Jo ni dalam dilema, yang dalam ketakutan yang amat sangat, nak keluar ataupun tidak. Sekarang ni dia tahu salah satu adalah hantu. Tak benar. Tapi yang mana satu? Yang mana satu anak-anak? Jadi Jo tak boleh buat apa. Jo memang dah panik. Dia tak boleh, dia 1 inci pun tak berganjak daripada pintu tu. Tiba-tiba anak-anak, dia terlihat lampu spotlight yang kuat dipancarkan. Dia terkejut. Lampu spotlight yang kuat dipancarkan ke anak-anak. Dia rupanya lampu spotlight tu adalah lampu spotlight daripada kilang tu yang telah dipasang. Jadi rumah diorang ni tak jauh daripada kilang. Jadi semua lampu tu dipasang. Jadi dia dah jadi terang tau anak-anak. Barulah si Jo ni, dia tersentak macam tu. Dia tengok tempat tu dah terang. Dia tak nak pandang Din kat dalam rumah ke, Din dekat luar, dia tak nak pandang dah. Dia dah panik. Lepas tu kawan dia, nasib baik kawan dia, salah seorang kawan yang pengawal keselamatan yang dekat kilang tu berlari datang selamatkan dia anak-anak. Pergi dekat bilik dia, dia dah macam trauma. Dia pergi dekat rumah si Jo ni, buka dia suruh buka pintu. Jadi si Jo ni pun buka pintu bilik. Dia orang berlari pergi ke office. Bilik bukanlah office sangat kan, bilik security tu. Jadi dekat bilik security ni, dia besar jugalah, dia ada CCTV apa semua kan. Jadi dia pun pergi dengan seluar pendek dia pun, kawan dia bawa dia, papa dia pergi masuk ke bilik security tu. Dia pun lepak dekat situ dengan
dengan nafas yang mencungap macam tu. Lepas tu dia pun diorang pun bagilah dia air. 2-3 orang lagi kawan dia pun bagi dia air, baca-baca sikit, bagi dia pun minum. Dia pun rasa macam lega lah sikit anak-anak. Dia pun macam barulah boleh bernafas dia. Jadi dia pun bertanya lah kepada kawan dia, apa yang berlaku ni? Dia kata dia tak tahu. Tahu kawan-kawan dia cakap apa? Kawan-kawan dia kata, sebenarnya cerita dia macam ni, Jo. Biar kami ceritakan apa yang berlaku. Pada pukul 1, dia kata pada pukul 1 malam, si Din ni dia macam tak berapa sihat badan. Din ni macam dia macam badan tak itulah, mungkin nak demam ke apa. Jadi dia badan dia tak sedap badan, dia tak sihat, dia rasa dia tak sihat. Lepas tu dia pergi ke bilik pengawal. Pergi ke bilik pengawal anak-anak, dia minta ubat. Tak tahulah ubat apa dia minta dia makan ubat. Tetapi anak-anak, dalam masa yang sama dia sudah histeria anak-anak. Si Din ni telah macam menjerit. Macam orang histeria. Memang dia histeria anak-anak. Dia telah kena rasuk. Dia histeria. Dia orang tak boleh nak tenangkan dia. Sebab lelaki kan. Dia tolak dia orang. Dia telah lari masuk ke dalam hutan. Sebab kilang ni kan tak jauh daripada hutan. Jadi diorang pun tak tahu nak buat apa. Kawan-kawan diorang tak tahu nak buat apa. Masa pukul 1 tu, Joe tu ada dekat bilik tu lah. Masa tu. Lepas tu, bila diorang, si Din ni dah masuk hutan, diorang ni pun call polis apa semua. Diorang dah panik lah. Yelah sebab Din tu dah lari masuk hutan. Histeria dalam keadaan yang macam tu. Lepas tu anak-anak, tahu apa yang diorang nampak? Dia orang nampak pengawal kawan si Joe ni nampak dekat tingkap bilik si Joe ni yang tadi yang Mak Jah cakap yang panggil shh. Yang panggil macam tu, dia orang nampak apa tahu anak-anak? Dia orang nampak 4 lembaga perempuan. 4 lembaga perempuan berambut panjang. Lepas tu pakai baju panjang lah, macam gaun warna putih panjang, rambut panjang. 4 lembaga ni menghadap ke tingkap si Joe ni. Jadi diorang nampak. Bila diorang nampak, diorang kata Pontianak 4 ekor lah, 4 ekor ke 4 lembaga Pontianak ni menghadap tingkap si Joe. Jadi kejadian masa tu lah dia orang buka spotlight tu kuat-kuat. Bila buka spotlight, benda tu pun hilang anak-anak. Jadi dia orang tahu si Joe ni dalam keadaan bermasalah di dalam. Itu yang dia orang lari pergi selamatkan si Joe ni. Jadi si Joe ni faham dah, inilah cerita yang sebenarnya. Si Joe ni memang tak tahu menahu. Ya ke, dia kata. Jadi kan yang dekat luar tadi tu yang macam tu, bukannya Din, tapi Pontianak, 4 orang Pontianak tu. Lepas tu pagi besok tu dia orang jumpa Din memang dekat dalam bilik. Din tengah tidur dekat dalam bilik. Jadi maknanya yang di dalam bilik tu betul Din yang betul. Jadi yang dekat luar tu dia menyerupai Din, tapi bukan Din. Nasib baiklah anak-anak, nasib baik si Joe ni tak keluar daripada bilik dia tu. Kalau dia keluar, tak tahulah apa yang jadi. Allah dah selamatkan si Joe ni. Jadi lepas tu si Joe ni pun tak puas hatilah kan. Dia pun tanyalah kenapa yang berlaku kejadian macam ni. Jadi si Din ni pun dia nak tak nak, dia pun ceritalah apa sebenarnya yang berlaku. Dia cerita rupa-rupanya anak-anak, Mak Jah ingat tempat tu berhantu. Rupa-rupanya anak-anak, bukan, rupa-rupanya si Din ni dia ada saka anak-anak. Dia ada saka daripada tinggalan nenek moyang dia dulu. Saka ni adalah saka Pontianak. Jadi si Din ni dijaga oleh 4 ekor Pontianak. Jadi ke mana dia pergi pun
Pontianak ni akan ikut dia. Jadi itulah saka dia. Patutlah malam tu bila tengok yang solat kapi itu semua bukan din agaknya. Itu semua adalah jemaah yang menyerupa si din. Rupanya din ni dia pun tak boleh buat apa dah dia kata. Kerana saka tu dia turun temurun. Tak tahulah dia pun dah give up dah, orang kata si din ni ke mana pergi, lembaga 4 Pontianak ni akan mengekori si din ni kerana itulah saka nenek moyang dia. Jadi nak jadikan cerita, si din ni pun bila dia dah ceritakan kejadian dia macam tu, dia pun rasa macam sedih apa semua. Dia pun minta dia berhentikan kerja. Dia pun berhentikan kerja. Lepas tu tak tahulah apa berlaku dekat si din ni. Si Joe ni pun dia pun dah tawar hati nak bekerja dah. Dia pun sehari selepas din ni berhenti kerja, Joe pun ambil keputusan untuk berhenti kerja juga anak-anak. Jadi Joe ni cerita itulah dianya pengalaman yang paling dia tak boleh lupakan anak-anak kan. Pengalaman di tempat kilang besi. Jadi kan itulah Mak Jah selalu pesan dekat anak-anak kan. Kita dalam dunia ni jangan leka anak-anak. Jangan leka kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.